Kerana kita yakin dan kita percaya sampai bila-bila bahawa ilmu adalah merupakan nadi jantung utama kita. Tak dapat tidak, hidup ini mesti diilmukan dengan pengajian-pengajian yang tidak pernah putus. Kerana tanpa ilmu, tuan-tuan, kita akan menempuh kejahilan. Pasangannya macam itulah. Tak ada ilmu, jahil. Bila jahil, jahat. Bila jahat, banyak maksiat. Itu dia punya saluran dia dah. Dengan ilmu, kita akan beriman. Dan bila kita beriman, kita selamat. Itu jalan dia, itu jalur dia. Betullah sampai bila-bila kita tak akan boleh menyatakan tak ada ilmu pun baik, tak. Orang yang baik dengan tanpa ilmu ni, tuan-tuan, dia jadi baik bukan kerana ilmu, tapi kerana mungkin faktor semasa dia. Jadi dia tak menipu orang, tak bercakap bohong, tak deki orang. Baiklah dia. Tetapi ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, mungkin akhlak dia pun sekarang itulah. Sembayang tak jaga, mengaji tidak, masjid tak datang. Baik dia. Tak pernah pukul orang, tak kata orang, baik. Tapi dalam agama tak cukup. Dalam Islam tak cukup akhlak baik macam tu, tapi tak jaga solat, tak jaga ibadat, tak buat ibadat, tak ke masjid, tak cukup. Islam nak ilmu itu teras kepada semua kebaikan kita. Anda tak menipu kerana anda ada ilmu. Awak tak kata ke orang sebab awak belajar agama. Awak tak dusta bohong sebab awak ada ilmu di hati anda. Baru betul. Betullah kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kata An-Talib, dia kata apa? Innamal ilmu rasul amali. Ini kata-kata sahabat Nabi ni. Innamal ilmu rasul amal. Ilmu kepala semua amalan kita. Kepala. Jadi kita baik ke, kita jenis orang bersikap baik ke, akhlak mulia ke, tak kata ke orang tak ada, kerana kita berilmu. Yang keduanya, seorang manusia baik macam mana pun dalam hidup, ilmu tak ada, dia tak akan boleh kekal baiknya. Tak kekal baik. Mula-mula okey lah, tapi satu hari, satu masa, syaitan akan goda dia. Kamu dah baik sangat tu, tipulah sikit. Contohnya dia mula dah. Sebab ilmu bila tidak ada, kosong jiwa kita. Ini saya tekankan sangat sebab itulah di antara wahana utama kita dalam beragama. Dan saya suka sangat sebut sebab itulah yang disebutkan Imam Al-Ghazali rahmatullah. Saya pegang sangat bab ilmu sebab itu kata-kata ulama yang mu'tabar. Wal ilmu nafi' ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala. Ilmu yang bermanfaat bertambah takut kita kepada Allah. Itu kata Imam Al-Ghazali. Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika. Ilmu bila masuk dalam hati kita akan mengenalkan kita tentang apa kelemahan kita, keaiban kita, kedudukan kita dalam agama macam mana, buruk ke baik. Ilmu lah mengajar kita. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika azza wa jalla. Ilmu menambahkan kita punya ibadat pada Allah ni makin konsisten, makin nak mengaji. Contohnya datang duha, datang kuliah maghrib, datang lagi kuliah subuh. Sebab apa? Ilmu dah tu. Bertambah-tambah kita punya nikmat beribadat tu. Sembahyang sunat tak cukup 2 rakaat, tambah 4 contohnya. Kerana ilmu. Tak cukup sebesar 4, tambah 6 lagi. Sebab apa? Kekuatan datang daripada ilmu. Wa yuqallilu min gharbatika fid dunya, dengan ilmu boleh mengurangkan tahap cinta kepada dunia yang melampau. Tahapnya kita boleh mengurangkan dengan ilmu, dikendurkan sikit. Bukan cinta dunia salah, tapi ilmu mengendurkan. Dia fahamkan kita halal haram dosa pahala. Ilmu lah. Wa yazidu fi raghabatika fil akhirati. Ilmu jadikan kita lebih bersungguh pada akhirat. Kita lebih cenderung bersungguh pada akhirat kerana ilmu. Macam tadilah, sembahyang sunat 2 rakaat, tambah lagi lah ni. Baca Quran 2 muka surat, tambah 1 surah lagi. Sebab kita lebih cenderung.
untuk buat kebaikan yang banyak kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kata Imam Ghazali lagi, wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtaraza minha. Dan kata Imam Ghazali, dengan ilmu juga dia akan buka mata hati kita. Bukan mata saja, mata hati kita. Kalau mata buka saja tak cukup, mata hati kena buka. Bila mata hati terbuka, nampak segala kebaikan. Kalau mata saya buka tak jadi. Tapi kalau mata hati terbuka, insya-Allah banyak kebaikan kita akan dapat pada ilmu. Wa yutli'aka ala makaidi syaitan wa ghurur. Dan dengan ilmu dia akan dapat menghalang syaitan daripada menggoda kita. Itu yang penting tu. Syaitan tak boleh godok orang berilmu, insya-Allah. Tak boleh. Usaha macam mana pun, ilmu pertahankan kita daripada godaan syaitan yang jahat. Ini kata Imam Ghazali ni. Jadi kita alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sampai hari ini dalam keadaan apa sekalipun, insya-Allah lah, doakan kekuatan ilmu itu terus menusuk di hati jantung kita. Pada pagi ini insya-Allah tengok hadis ke-52 daripada kitab kita ini, iaitulah Permata buat Orang Beriman, yang dikaryakan oleh mantan mufti juga mantan menteri Dr. Zul Al-Bakri. Tajuknya Antara Kebaikan, hadis 52. Hadis ini menarik sekali. Dan saya pun nak bagi ringkasan saja bagaimana hadis ini hadis yang menjadi jantung nyawa kita. Tiap kita ni kena ada dalam hati hadis ini. Kita boleh harap orang saja ada kebaikan, kita tak ada, tak boleh. Apa Nabi sebut? Daripada Abdullah bin Amru ibn Al-As radhiyallahu anhu, seorang lelaki bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ajaran Islam yang lebih utama? Dalam riwayat, dia ada 2-3 riwayat. Salah satunya riwayat daripada Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim lah. Ada yang lain juga. Seorang sahabat tanya Nabi SAW soalan-soalan yang berat untuk Nabi jawab. Antara dia tanya Nabi, ya Rasulullah, apa amalan yang paling besar sekali, yang paling utama sekali aku nak buat? Soalan tu berat tuan-tuan. Dia tanya Nabi, soalannya bersifat agak berat. Apa amalan yang paling baik aku nak buat? Nabi boleh jawab saja. Kalau Nabi senang 10 amalan, macam mana? Kalau Nabi senang 10 amalan, demam tak kebah kita. Satu. Tak terbuat kita. Jadi ada ketika sahabat ni, dia semangat. Dan sahabat ini orang yang memang bersemangat. Batu riwayat kata, di antara orang yang paling semangat sahabat ialah salah seorangnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia paling semangat. Riwayat sebut Abdullah bin Mas'ud ini, tuan-tuan sekalian, ada saya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa amalan yang aku kena buat? Kalau Quran pula, apa ayat yang turun hari ini, Rasulullah, aku nak amalkannya. Semangat dia. Beliau sahabat yang cukup hebat. Nabi kagum tentang dia. Orangnya fizikal tak lengkap macam orang lain. Kaki sebelah kurus, pendek kata cacat sebelah lah. Abdul Mas'ud, bukan Abdullah ni, Abdul Mas'ud contohnya. Tetapi kental semangatnya. Kaki sebelah kurus, maknanya tak lengkap lah. Kalau berlari tu tak lari laju lah, dah kaki sebelah sengit. Tapi hatinya kuat. Tanya Nabi, apa amalan yang aku kena buat Rasulullah? Apa ayat turun? Itulah betul, sampai Nabi kata kepada dia, kau ni memang lautan ilmu. Maksudnya dia ni orang yang cukup banyak ilmu, bahar, lautan ilmu dengan kamu. Itu kelebihan dia. Baik. Jadi ceritanya, riwayat sebut datang seorang sahabat tanya Nabi, soalannya, ya Rasulullah, apa ajaran yang lebih utama? Mana ajaran yang besar aku nak buat? Maka Nabi bersabda, Nabi hanya beri 2 perkara saja. Buatlah yang kata Nabi SAW. Bujur Nabi tak kata 10, 11, 12 amalan. Nabi sebut 2 perkara. Utama, buatlah, lakukanlah, jagalah dia, sempurnakan dia. Jawab Nabi dalam hadis kita berada sekarang bersama dengannya. Nabi sebut, tut'imut tu'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Pertama Nabi kata, beri makan orang makan. Beri orang makan. Mana sumbangkan makanan kepada orang yang kelaparan.
yang nak makan. Yang kedua, ucapkan salam. Jumpa orang sahaja ucapkan salam. Kenal tak kenal, ucapkan salam. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan hadir nampak macam ringan sangat tak? Tapi ialah agama. Kita boleh bayangkan, hadiri tuan-tuan adalah pakaian kita semua. Pertama, dalam Islam ini ada benda-benda yang sifatnya mudah untuk diamali, tetapi kita pandang lekeh untuk diamalkan. Kadang-kadang dalam Islam ada amal yang susah dan memang susah untuk diamalkan, payah untuk diamalkan. Contoh, apa amalan susah untuk diamalkan? Ada hadis Nabi sebut, alaikum biqiyamil laili, kamu kena bangun tahajud. Fa innahu da'bus salat, itu amal orang salah. Benda tu mudah tu. Mudahlah bagi jemaah surah Al-Husna. Contohnya SU kita mudahlah tu, beres saat. Tetapi bila sebut qiyamul lail, tahajud, belum subuh dah bangun, sejam belum subuh contohnya, siapa yang berani kata Allah mudah sangat? Mudahlah, mudah. Subuh pukul 7.30. Kadang tak terbangun subuh tu. Contohnya. Maksud ada amalan yang berat, tak termampu kita. Ada amalan yang kita syukur banyak Nabi sebut satu benda, tidak mudah, tidak susah kita nak amalkan. Contohnya inilah dia. Itu Nabi SAW dia beri jawapan tuan-tuan, mengikut satu keadaan selayaknya untuk diberi jawapan. Banyak hadis macam tu. Datang sahabat Nabi tanya Rasulullah, ya Rasul, apa amalan yang utama? Sahabat yang bertanya ini jenis orang yang dengan mak ayah payah berkira, payah taat kepada mak ayah, berkasar. Nabi tengok sahabat datang tanya amal utama, Nabi kata apa? Birrul walid, buat baik pada mak ayah. Sebab Nabi tahu kelemahan dia dengan mak ayah tak berapa nak jaga. Buat baik dengan mak ayah. Nabi ni cerdik tuan-tuan. Dia beri satu jawapan yang menepati kehendak semasa masyarakat yang bertanya, orang bertanya. Dan benda itu merubah manusia. Dan sahabat yang tanya tadi, Nabi sebut buat baik mak ayah, dia berubah kemudian. Rupa-rupanya Nabi beri jawapan yang merubah dia. Dulu dengan mak ayah dia tak jaga sangat hubungan, berkasar, tak berapa nak tegur contohnya. Dengan jawapan itu dia mula jadi orang baik. Dengan mak ayah hormati. Ada sahabat Nabi datang tanya Nabi soalan amalan juga, ya Rasul, amal apa yang utama? Nabi kata apa? As-salatu ala waqtiha, sembahyang awal waktu. Nabi tak sentuh lain, Nabi kata sembahyang awal waktu. Sebab sahabat ini jenis yang bak sembahyang, kita sembahyang, lewat-lewatkan sembahyang. Bukan tak sembahyang, dia sembahyang, tapi lengah-lengahkan sembahyang. Asar dekat maghrib, Zuhur dekat asar contohnya, subuh harimau, bukan gajah dah, harimau dah. Ya. Pukul 6 suku subuh, pukul dia sembahyang 7 suku contohnya. Jadi sahabat ini jenis orang yang sembahyang tak jaga. Bukan tak sembahyang, lewat sembahyang. Nabi kata apa? As-salatu ala waqtiha, sembahyang awal waktu. Berubah dia. Sahabat dia tanya Nabi pula, ya Rasulullah, apa amalan utama untuk aku buat? Nabi kata apa? Al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Tuhan. Sahabat dia jadi penakut, jenis takut pegang senjata. Orang pegang dia tak pergi. Nabi beri semangat supaya berjuang sama. Jadi tuan-tuan, Nabi beri jawapan sesuai dengan situasi yang bertanya. Ini semua amal-amalan yang baik sebelaka tu. Cuma kita pada pagi ini hadirnya untuk kita tuan-tuan sekalian, amalan yang mudah, yang simple tapi kesannya besar. Apa kata Nabi? Yang pertama, amalan yang utama dalam agama ialah tut'imut ta'ama, beri makanan kepada orang. Alhamdulillah. Kita boleh rasa tuan-tuan, di sebalik beri makan orang ni, paling tidak ada 3 benda kita akan dapat, insya-Allah.
Kita panggil orang makan di rumah kita, anak yatim 10-20 orang contohnya, buat jamuan, tak berapa, tak banyak pun sekali-sekala. Hulur makanan kepada orang di masjid surau, tak acap pun sekali-sekala. Keluarkan duit untuk tabung Ramadan pun samalah ni. Kita akan dapat 3 perkara. Tut'imut ta'am, memulangkan balik 3 benda kepada kita. Yang pertama, berkat rezeki yang kita tumpahkan itu, kita keluarkan 10 nasi bungkus, nasi lemak lah katakan, untuk 10 orang makan. Kita beli di kedai Kak Timah tepi jalan tu, 1 bungkus RM4 lah katakan, 10 bungkus RM40. Kita hulur kepada mungkin jiran kita yang anaknya ramai, ambil lah, ni nak bagi nasi lemak pagi ni sikit 10 bungkus, makan-makanlah ramai-ramai. Tuan-tuan, RM40 yang kita keluarkan itu, RM40 atas 10 bungkus tadi. Sebenarnya yang pertama kena ingat, Allah akan berkati rezeki yang kita telah tumpahkan. Allah akan berkati. RM40 yang kita sumbangkan itu atas nama 10 nasi bungkus tadi, dalam pandangan agama Allah gandakan sampai 7 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-Baqarah. Hadis Nabi sebut, al-hasanatu bi'ashri amsalha ila 7 dha'fin. Sebenarnya yang kita keluarkan itu, dia tak mati setakat tu. Allah gandakan kelebihan pahala melalui RM kita keluarkan itu. Kita tak nampak, tapi itu Allah bagi jaminan kepada kita. Batulah kita dalam hidup ini menyumbang, memberi makan orang, jangan kita rasa satu bebanan. Jangan rasa bebanan, kecuali kalau hati kita memang terbeban, tak adalah. Kalau hati kita mulia, kita seronok nak menyumbang. Baik secara wang ringgit ataupun wang makanan, tak kira, yang penting makanan. Wang pun makanan juga. Dengan wang dia beli makanan, dia beli lauk pauk, beli beras, atau kita beli makanan. Terus, yang penting pertama, Allah berkati pemberian kita dengan ganti yang lebih besar lagi. Sifi dalam agama macam tu. Kita keluar RM10, dia tak kekal RM10. Bagi Allah 7 kali ganda. Itu sifir agama. Sifir kehidupan dunia habis ya, RM10 habis ya. Keluar RM40 habis ya. Tak ada apa. Sifir agama tak macam tu. Yang pertama, Allah berkati. Yang kedua, apa dapatan di sebalik kita bagi orang makan? Orang doakan kita kerahmatan dan keberkatan hidup. InsyaAllah. Orang doakan kita keberkatan hidup, keberkatan rezeki. Kita sumbang makanan, minum, orang doa kepada kita, tak banyak pun sepatah. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, moga Allah berkati. Cukup dah tu. Kena pula orang kita sumbang ahli ibadat, orang jaga solat, orang jaga ibadat kepada Allah, orang baik-baik. Kena pula orang kita sumbang itu orang baik-baik, tuan-tuan. Yang kita beri makan tu anak-anak tahfiz Quran, yang budak tu malam siang dengan Quran tu. Seorang 10 juzuk, yang tu 20 juzuk, yang tu nak habis dah tahfiz Quran tu baru 3 juzuk. Pasti ada doa buat kita, insyaAllah. Mereka makan kita beri, mereka ucap Alhamdulillah, yang beri ni moga Allah berkati. Cukup lah. Kalau 20 orang doa, itu pintu rahmat besar kepada kita. Doa orang kepada kita, insyaAllah. Patutlah kita diajar dalam agama, tuan-tuan. Belajarlah. Kalau kita, orang belanja kita makan, orang beri kita makan, ajak makan, tolong doa kepada orang yang beri kita makan. Ada hadis Nabi sebut, Allahumma asqi man saqana wa at'im man at'amana. Itu doa tu. Saya belanja Ustaz Taqiyuddin contohnya.
Ustaz Khudin baca doa sepatah tu ya. Allah masqi man saqana wa at'imna at'amana. Doa buat orang belanja kita. Kita tak harapkan doa dia, tapi secara langsung ada benda baik di sebalik doa tersebut. Dan kita belajarlah. Paling kurang kita apa? Tak boleh baca doa tadi panjang pula Ustaz. Allah masqi man saqana panjang Ustaz. Paling kurang apa dia? Makasih, moga Allah rahmati Tuhan. Contoh, cukup dah tu. Kenapa diajar supaya kita doa pada orang? Supaya barakah tu sampai kepada kita dan dia sekali. Kita boleh makan berkat. Dia pula sumbang harta dia, dia dapat berkat. Itu agama. Waktu belajarlah kita, kalau orang membantu kita beri makan, doalah. Tak boleh bahasa Arab tadi, doa Melayu. Makasih, moga harta Tuhan Allah berkati, rezeki berkat, keluarga makin mulia. Sebutlah sepatah dua patah. Tak depan kita pun, depan orang belanja, di belakang dia. Kita terima nasi sebungkus, dia orang beri. Ya Allah, pemberi ini, moga Allah berkati dia, contohnya. Moga Allah rahmati dia. Kita doa kepada kebaikan. Ini amalan yang utama, akhlak yang penting. Dua. Yang ketiga, apa kelebihan yang kita akan dapat? Allah berkati kita satu hal, orang doa kita kebaikan satu hal. Yang ketiganya, setiap sumbangan kita dalam soal beri makan ini, riwayat sebut, walaupun riwayat tak kuat, daripada Imam Al-Bayhaqi, malaikat akan doakan kita kebaikan. Kata Imam Al-Baqir dari riwayat dari Nabi sallallahu, malaikat doakan kita kebaikan. Bagi pihak orang bagi pihak orang yang kita beri makan, malaikat doa kita awal-awal lagi. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang beri sumbangan, yang beri makan. Malaikat. Yang ini kita serah pada Allah Azza wa Jalla lah. Takat doa malaikat kepada kita, Allah Maha mengetahui. Tapi malaikat cukup seronok kasihkan orang yang suka membelanjakan hartanya untuk orang makan. It'am at-ta'am tadi. Nampak? 3. Saya nak tarik perhatian tuan, 4-5 ada ni, tapi 3 cukup. Kalau kita faham hal itu, maka tuan-tuan, kita akan jadikan hidup ini indahnya. Kita seronok nak beri orang makan. Ni Ramadan tak lama lagi ni. Sebagai contoh, saya yakin banyak surau-surau dan masjid Ustaz Tengku dah ada tabung Ramadan. Besar tak besar, besar meja pun ada. Ya. Masjid kat rumah saya, Masjid Perdana tu, besar meja tabung Ramadan. Daripada awal Syaban lagi, awal Rajab pun ni dah ada dah. Masuk itu masjid nampak. Tuan-tuan sekalian, atas nama tabung Ramadan sebagai contoh. Ini masuk itu Al-Ta'am ni. Batulah berlumba-lumba lah. Pihak surau minta tabung Ramadan, kita menabung untuk Ramadan, untuk iftar, untuk sahur, untuk 10 malam akhir. Jangan fikir banyak. Jangan fikir banyak. Ini adalah merupakan satu amalan yang murni. Apalagi bagi makan orang yang berpuasa. Ada orang tanya saya, soalan ni tanya dalam satu ceramah minggu lepas satu masjid, sebab tentang soal ini, Ustaz, mana afdal sebenarnya Ustaz, bagi makan orang buka puasa, panggil dia makan, kita jamu dengan hidangan kita dah siap, dengan bagi duit kepada tabung surau masjid? Mana afdal? Ni tabung masjid kita hulus 10-20, entah-entah apa berlaku, dengan orang kita panggil jamu di rumah kita bagi makan buka puasa. Mana afdal? Saya kata jawapan mudah, afdal belaka. Tak afdal, kedekut tu saja. Jawapan saya mudah. Afdal belaka. Saudara nak panggil orang datang ke rumah buka puasa, hari ni 10 orang, besok 10 orang, lusa 1 orang, silakanlah. Kau ada masa. Tapi kita dunia semasa, tak ada masa macam tu. Tak ada masa nak panggil buka puasa di rumah kita pun sibuk. Balik pukul 6.30 dah. Nak masak macam mana? Nak layan orang lagi. Surau ada fasiliti yang terbaik. Apa dia? Surau boleh siapkan makanan untuk buka puasa 300-400 orang. Sumbanglah. Yang penting sumbang atas nama Ramadan iftar. InsyaAllah pahalanya tetap dapat, semacam kita panggil orang di rumah kita makan. Jadi jangan fikir sangatlah, sebab ada orang yang dirasa macam tak seronok sebab tak tengok orang makan depan dia ketika buka puasa. Tak begitu hakikatnya.
surau dengan amanah, dia akan tunaikan hak tuan-tuan insya-Allah. Ini tabung Ramadan iftar jama'i untuk 2 orang sekali makan. Tabungkanlah 100, 1000, 2000 dalam sebulan kita nak bagi sekaligus, nak bagi sikit. Itu semua adalah masuk dalam tut'im at-ta'am, beri makan orang yang perlu pemakanan. Ini semua benda-benda yang besar tuan-tuan. Sehingga Sayyidina Uthman bin Affan Umar bin Khattab radhiyallahu pernah berkata, dia kata di antara benda yang aku paling rasa dalam hidup ini, aku paling rasa nikmatnya. Siapa kata Umar yang kata demikian? Antara satu nikmat aku paling rasa dalam hidup ialah bila mana aku pernah berlumba dengan Abu Bakar bagi makan orang miskin. Aku rasa nikmat berlumba dengan Abu Bakar. Pernah satu masa dia berlumba Abu Bakar. Berlumba macam mana? Masa berebut nak bagi makan orang fakir miskin. Berebut. Riwayat ni walaupun bukan riwayat daripada cerita hadis Bukhari Muslim, tapi boleh terima riwayat itu. Akhlak para sahabat Nabi. Pernah satu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, kerja dia tiap hari dia akan cari mana rumah-rumah orang miskin Madinah. Dia akan hulurkan, bukan besar mana dia hulur, buat tamar dengan air je. Zaman tu lah, bukan nasi biryani dengan kambing lamshang, bukan. Ya. Sekarang buat tamar je dengan air kosong. Dia hulur. Itu Abu Bakar radhiyallahu. Dia sebelum dia keluar daripada belum dia keluar ke masjid berjemaah, dia akan bawa makanan, dia letak di pintu-pintu rumah orang miskin Madinah. Ini akhlak Abu Bakar. Sebab dia nak orang miskin bila bangun tidur daripada tidur saya sambil beribadat, ada makanan menanti. Nampak tak? Orang miskin ni bangun pada tidur awal pagi nak ke masjid ke mana, ada makanan menanti. Tengok-tengok buah tamar ada, boleh makan untuk dia anak-anak. Abu Bakar macam tu. Hal kata Umar, aku perhati Abu Bakar buat macam tu, aku buat juga. Dia perhati Abu Bakar buat, dia buat juga. Dia tak carilah rumah yang sama, dia cari pula rumah-rumah yang lain. Soal berlumba lah tu. Berlumba dengan maksud yang baik. Bukan hantam kawan ni sebelah. Kalau kita berlumba, hantam kawan dah kita. Lalu satu hari, aku keluar daripada rumah aku di awal pagi nak ke masjid, aku singgah. Aku nampak kelibat Abu Bakar di satu pintu rumah. Di satu pintu pun rumah tu, Abu Bakar duduk tunggu. Aku tengok Abu Bakar, dah macam ni nak merompak ke menyamun. Itu saya tambahlah tu, jangan betul ya. Abu Bakar menunggu satu pintu rumah, tak bergerak. Aku tengok dari jauh, biasa tak bakal tak ya. Lalu aku tengok dari jauh, tiba-tiba ada orang buka pintu, seorang tua. Abu Bakar ambil makanan, suapkan. Tiba ke tengok ke rumah tu, datang buka pintu orang tua dalam keadaan tua agaknya, macam tahu tapi tua. Abu Bakar dibuka pintu, Abu Bakar ambil buah tamar, dia suapkan dengan air sekali. Selesai bagi makan, baru Abu Bakar bergerak. Mana Abu Bakar ni bukan takat letak makanan, satu rumah tu dia suapkan. Boleh jadi orang tu uzur sangat agaknya. Orang tu uzur amat sangat, Abu Bakar suapkan, baru dia pergi ke Masjid Nabawi untuk berjemaah. Aku perhati. Lalu kata, oh ya, satu cerita sebab itu saya lupa tadi. Orang tu orang buta. Orang tu lemah, uzur, dia pula buta. Tak nampak ah? Abu Bakar suapkan makanan. Aku perhati, dia kata. Abu Bakar tinggalkan. Aku nak buat macam Abu Bakar buat. Akhirnya esok pagi Abu Bakar tak ada kelibatnya, boleh jadi Abu Bakar tak pergi kebetulan, rezeki dia lah Umar ni. Aku pergi rumah yang sama, maka aku ready. Bila orang tu buka pintu, orang tu macam dah tahu dah ini waktu makanan menanti Abu Bakar datang. Dia orang tua yang agak buta, begitu sejarah buta. Kemudian Ammar buta tu, kemudian tak ada kuatan nak berjalan ke masjid. Aku pun bila orang tu buka pintu, aku suap. Bila aku suap, orang tua tanya, ni siapa pula hari ni datang ni? Rupa-rupa cara Abu Bakar suap,
tak sama dengan Omar suap. Jadi boleh Abu Bakar tu agak perlahan, Omar kasar sikit agaknya. Jadi orang tua tanya, ni siapa pula datang pagi ni bagi makan ni? Bukan orang biasa ni. Dia faham cara Abu Bakar yang pernah suap dia dengan cara Omar yang mungkin tak sama. Omar kata, aku sahabat kepada orang pernah bagi kau makan, aku Omar. Kata orang tua tadi, sahabat kamu lebih lembut cara beri aku makan. Lebih lembut mana apa? Cara suapan tu lain agaknya. Mungkin dia potong dulu watamar, Omar bagi tonyok gitu, tak tahulah. Agak saya lah. Agak-agaknya Omar bagi tolak je. Telah sendiri lah agaknya. Agak saya tu. Abu Bakar bagi dia potong, disuap sikit-sikit. Dia cerita tu, Omar terkejut. Jumpa dengan Abu Bakar kemudian. Lalu Omar kata, "Ma bika ya Abu Bakrin? Apa hal kamu Bakar? Engkau dipuji, engkau disanjung oleh seorang." Abu Bakar senyum. Ini riwayat Al-Baihaqi tuan-tuan ya. Abu Bakar senyum. Abu Bakar kata, aku diajar untuk lemah lembut dengan orang-orang yang dhaif. Betul Abu Bakar buat sungguh. Cara dia tak sekeras mungkin Omar. Omar pun buat baik dah, tapi cara tu agaknya sakit berlainan. Baik. Cerita tuan-tuan dirakamkan Ibn Al-Baihaqi. Dia dua tiga apa ni kita kata apa? 2-3 jalur cerita lah. Yang sampai yang tu. Nak cerita tuan-tuan, kita dalam hidup ini peluang ada. Hari ni kita nak buat amalan beri orang makan ni, alhamdulillah. Kalau kita tengok secara fizikal, ruang tu ada. Atas nama surau untuk Ramadan, atas nama Tahun Palestin untuk orang Palestin makan, pun sama. Tahu hulurkan duit-duit untuk Palestin, untuk makan juga tu. Jangan bimbang lah, untuk pemakanan, untuk air bersih, untuk makanan bersih, untuk minuman yang bersih. Jadi mudah yang pentinglah di sini kita tunaikanlah. Ini akhlak peribadi kita. Ini akhlak peribadi. Itulah kita semampu kita. Cubalah dalam rekod kehidupan kita sebulan, bahkan seminggu, 2 itu kita kena rekodkan untuk kita. Banyak mana aku sumbang untuk it'am at-ta'am. Ada orang kadang-kadang, ini saya tengok pengalaman. Saya duk pergi minum di kedai tertentu. Bos kedai sebut kat saya, "Ustaz, yang ustaz makan ni, ada orang sebut ustaz datang, jangan terima duit dia." Ustaz, sungguh berlaku ustaz ni. Tak sebut kedai mana tu ustaz pergi pula ya. Okay. Kalau ustaz datang minum breakfast, khasnya breakfast biasanya, jangan terima duit dia. Hamba Allah dia tak ada duit kat situ. Saya sekali 2 okey lagi lah. Ketiga tak pergi ya. Kita tak pergilah. Lepas tu tuan-tuan, kalau orang macam tu tak pergi dah malu juga tuan-tuan ya. Tapi nak cerita, ada orang macam tu. Satu, ada bos kedai, atau kedai kata apa, tiap hari Jumaat, pagi Jumaat, ada orang datang, dia keluarkan RM200, letak atas meja kaunter. Dia kata, ini untuk Jumaat saya hari ini, siapa datang makan, potong daripada duit 200 ini. Datang roti canai ke, nasi lemak ke, potong daripada 200 ini. Tiap Jumaat. Ni bos kedai sebut kat saya. Bukan seorang, 2-3 orang. Yang ni holus 100, dia 50, yang ni 200. Siapa datang makan, tak boleh terima duit orang, potong. Berapa kira? RM20. Potong daripada 20. Yang tu meja tu RM10, potong. Maknanya tuan-tuan apa tu? Apa yang mereka buat ni, kerana ni lah mereka nak bagi orang makan tanpa berkira. Jadi kita kadang-kadang melatih lah. Saya cuba latih diri saya juga. Bukan kata saya baik, muka nampak baik, tapi bukan tak baik sangat pun. Muka dah baik dah tak? Kenapa muka jahat? Muka baik dah ya, tapi akhlak bukan baik sangat pun, ke arah kebaikan. Kita kadang-kadang dia seperti macam tu. Saya kata, begitu sekali akhlak manusia. Ya mungkin orang tu bukan orang ilmuwan agama, tetapi dah akhlak agama. Saya tanya tu kedai, berapa ramai itu? Ramai ustaz. Ada setengah tu dia kata, dia oleh RM20,
Dia makan tak sampai RM10 pun, RM8, RM7. Dia kata yang balance ini untuk orang sebelah saya. Dia tinggal saya, tak balance dah. Benda macam simple. Itulah saya mengajak diri saya untuk melengkapi hidup cara tu. Kita buat duit RM20, kita pergi makan di kedai tengah hari ke, malam ke, ataupun kita kira-kira makanan kita RM7. Kalau RM10 tuan-tuan, kita tak ambil daripada balance, tinggalkan dan minta tuan kedai atas nama amanah itulah. Oh Ustaz, nanti tuan kedai menipu, itu dia dengan Tuhan. Tapi kita buat kerja tu berpahala dah tu. Tapi insyaAllah lah tuan kedai pun nak berkat, dia tak menipu, dia buat sungguh apa yang diamanahkan beliau. Balance RM3 tadi kita tinggalkan saja, minta bayar makanan orang yang kemudian. Mudah tuan-tuan. Tengok meja belah sana, seorang pakcik dengan cucu sedang makan, dan orang pun taklah berapa nampak itu sangat. Hujung tu saya nak bayar meja pakcik dengan cucu 2 orang tu, insyaAllah. Kira tuan-tuan sekalian, ini tuti'at ta'am. Ruang tu ada. Apalagilah di sebelah rumah kita, jirannya terang-terang anak yatim ramai, anak-anak yang bapaknya sudah meninggal contohnya. Jadi ini benda-benda yang jangan kita pandang kecil. Sekalipun sebungkus nasi, dia bagi makan orang bukan sampai beratus-ratus ringgit. Sebungkus nasi pun, sebiji buah tamar pun. Lepas tu Nabi sebut, ittaqin nara walau bisyaqqi tamratin. Ada hadis sebut, Nabi kata apa? Ittaqin nara walau bisyaqqi tamratin. Kamu kena takut neraka walaupun secebis buah tamar. Maksudnya apa itu? Hadis ini 2 makna tu. Antara makna yang tersirat ialah dengan buah tamar sikit pun bagi orang makan, cukup untuk neraka tak sentuh kita. Bisyaqqi tamrah tu maknanya buah tamar sama ada sangat. Ajwah tu separuh kita ambil bagi orang makan. Nabi kata apa tu? Dengan sebab kita buat kebaikan kerana Allah Azza wa Jalla bagi orang makan, walaupun sebiji tamar, separuh tu neraka tak sentuh. Jadi kita jangan fikir banyak sikit, buatlah sikit, cara sikit, baik sekali banyak, mudah-mudahan bagi makan itu menjadi pahala yang besar. Ini tuan-tuan jangan kita ambil sikap mudah lah. Sebab keberkatan rezeki datang daripada bila kita mampu nak tolong orang, bagi orang makan dan seumpamanya. Tahniahlah tuan-tuan, saya tahu ramai di kalangan kita yang hatinya mulia dalam hal ini. Hari Jumaat saya duduk tengok surau dekat rumah saya tu. Saya biasa pergi ke surau Al-Mahdi, Bukit Sobang. Hari Jumaat biasa saya turun. Saya pergi banyak surau. Kadang-kadang surau ni tengok kat baca ceramah tak ada minggu. Hari Jumaat tak ada ceramah subuh. Pagi ni saya kadang-kadang kita sampai tu dah ada 20 buku nasi lemak atas meja. Kadang-kadang roti canai dah diikat sampai 3-4 bungkus. Orang keluar masjid ambil saja. Allahu Akbar. Siapa hamba Allah buat kerja ni? Terbaik, terbaik, terbaik. Tidak pernah rezekinya Allah akan kurangkan walaupun saat, insyaAllah. Kita buatlah. Tak boleh buat kecil, tak boleh kecil besar-besaran, buat kecil-kecilan. Mudah-mudahan ini keberkatan kita. Nabi ajar kita macam tu. Kemudian yang keduanya, beri makan orang yang saleh pula, beri makan orang beriman pula, beri makan orang yang ahli ibadat pula, beri makan orang-orang yang fakir tapi beribadat kepada Allah, beri makan anak tahfiz Quran. Allahu Akbar tuan-tuan. Rezeki kita tidak akan Allah kurangkan walaupun seinci dengan izin. Yang kedua, Nabi sebut hadis ini, kebaikan kita kena sebarkan dan biar berada dalam hati jantung kita malam siang pagi petang. Apa dia? Taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Simple, sangat-sangat simple. Tapi ini satu kebaikan yang amat besar pahala dan kelebihannya. Ucapkan salam, Assalamualaikum, siapa yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Sebarkan salam. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak boleh fikir bagaimana begitu sekali indahnya beragama ini, sehingga ucapan salam kita sebarkan berikan kita 1001 pahala yang begitu besar, rahmat yang begitu besar sekali.
hati makin tenang, pahala makin banyak, rahmat makin besar dalam hidup. Allah akan redai kita dengan keredaan yang tinggi. Hanya kerana Assalamualaikum. Ketika bertemu orang ramai, kenal tak kenal jangan kira, ucapkan salam. Ringan di bibir, berat dalam timbangan. Batulah hadis Nabi sebut kepada kita, dalam agama ni ada benda ringan di bibir. Bagi contoh Nabi sebut kepada kita, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Ada kalimah ringan di bibir, pahalanya besar, Allah cukup sayang, Allah cukup suka. Apa dia? Kalimah subhanallah, alhamdulillah. Itu hadis contoh lah tu. Subhanallah, payah ke? Senang disebut. Bila-bila masa, tak susah pun. Alhamdulillah, senang disebut. Nabi kata apa? Dua kalimah ringan di bibir, pahalanya tinggi besar, berat timbangan pahala, Allah paling suka. Masuklah Assalamualaikum ni. Assalamualaikum, apa khabar? Contohnya kawan kita kenal tak kenal, jumpa di jalanan, jumpa di mana? Subhanallahil azim. Yang keduanya, kenapa diangkat ucapan salam ini sebagai ucapan yang kita kena sebutkan? Itu ucapan bersifat keselamatan dan keamanan. Awanda Assalamualaikum, salam sejahtera, kamu selamat, kamu bahagia, kamu tenang, kamu dalam kebaikan. Itu makna assalam. Kalimah assalam, kalimah yang suci. Nama Allah Azza wa Jalla tu maksudnya keselamatan. Kamu selamat, kamu hidup bahagia, kamu sehat, kamu sempurna baik. Kan itu satu kebaikan. Bayangkan pula kita ucap salam ke orang, orang bagi balasan Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kita ucap dia kebaikan, dia pula pulang kita kebaikan yang sama. Kan cantik tu. Saya bertemu dengan Ustaz Taqiyuddin sebagai contoh, Al-Fadhil Ustaz Taqiyuddin. Assalamualaikum Ustaz. Dia jawab balik Waalaikumsalam. Apa lagi orang jawab itu? Orang yang berilmu, orang yang berakhlak baik, orang yang ada ibadat. Ucapannya kepada kita bukan kecil tuan-tuan. Doa yang benar-benar berkat, doa yang benar-benar ada manfaat yang tersirat kita surat. Batulah orang yang tak nak ucapkan salam atas nama, bukan kawannya, tak kenal. Kita adalah manusia paling kedekut dan bakhil. Dalam sejarah agama ni tuan-tuan, banyak hujah-hujah ulama sebut orang bakhil tu, dia bakhil bukan kerana tak menyumbang sedekah derma. Nak ucap kalimah baik pun bakhil. Bakhil. Nak bagi salam pun bakhil. Nak selawat pun bakhil. Termasuklah selawat. Selawat tak nak selawat, itu bakhil kata Nabi. Bakhil tu. Sedangkan selawat itu penting, ada harga yang besar di sebalik itu. Maka ucapan salam pun sama. Jadi ucapan salam ini suatu rezeki yang akan memperkukuhkan hubungan keimanan kita kepada Allah dan hubungan kemanusiaan kita sama manusia. Yang akhirnya kita mungkin pada masa kita ucap salam kita tak tenang, orang balas kepada kita tenang datang. Jadi kita orang ucapkan salam itu kita tak sihat jadi sihat walafiat. Kita tak tahu ada barakah menanti. Kita tak sihat, kurang sihat, kurang ceria, kita bagi salam, Assalamualaikum, orang balas kepada kita Waalaikumsalam. Boleh jadi itu pintu kepada apa? Kesihatan, keberkatan yang kita tak boleh jangka. Allah Maha Kaya tuan-tuan. Jadi ini semua akhlak beragama yang lebih utamanya dalam konteks salam ini untuk cantumkan hubungan persaudaraan dalam Islam. Dalam Islam ini hubungan kita sama kita bukan kerana faktor keturunan, faktor kenal tak kenal. Hubungan kita Islam ni kerana faktor iman dan agama. Kalau kita letak hubungan kerana faktor orang tu kenal, tak kenal, kemudian keluarga, payah. Islam tak ajar macam tu. Islam letak ajaran kepada kita, kamu hidup sebagai seorang yang saudara kamu adalah kawan seagama kamu, walaupun bukan keluarga sendiri.
Maka ucapan salam ni satu cara kita untuk buka hubungan lah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dalam kesempatan yang kita ada pada pagi ini, dalam hadis 22 ini, walaupun hadis ringkas tapi padat sebenarnya, syarat dengan peringatan, menjadi amalan kita insya-Allah. Di sebaliknya, banyak perkara kebaikan nanti kita tak nampak rahsianya. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, al-asrar la tukhfa 'alal mu'mini, rahsia tak akan sembunyi pada orang beriman. Orang beriman tak akan sembunyi rahsia. Allah akan beri kebaikan, tak nampak pun Allah nampakkan semasa akan datang. Betullah kita itu rahsia kebaikan Islam ini, rahsia yang tidak pernah padam pada jiwa orang yang beragama, kerana Islam agama sentiasa mengajak kita kepada kebaikan demi kebaikan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Itulah di antara bicara hadis kita pada pagi ini, hadis ke-52, dua amalan yang disebutkan Nabi sebagai amalan yang penting untuk menjadi kerja kita bersama. Beri makan kepada orang lain, tak boleh sikit banyak pun tak apa. Faham ke tu? Tak boleh bagi 10, bagi 100. Apa masalahnya? Tak boleh bagi nasi bungkus 10 bungkus, order 100 bungkus, lagi besar. Tak, maksud saya ialah sekadar kemampuan kita. Allah bukan kira soal kuantiti kita buat, kualiti amal kita. Sikit, cara sikit tapi ikhlas. Banyak ikhlas, alhamdulillah. Yang kedua, sebarkan salam. Jangan pula orang bagi salam, tengok temanung, siapa ni, tak kenal, jawab dulu. Ini tak kenal siapa ni, jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullah. Cuba tak sebutlah tentang isu salam tadi kepada orang bukan Islam. Itu perbincangan panjang, tapi saya punya pandangan, ucapan salam hatta kepada orang bukan Islam pun, pada saya kata boleh, berdasar pandangan Al-Qardawi dan ramai ulama. Sebab apa? Kita bila ucap salam pada orang Islam, katalah ke non-Muslim, contoh bukan sekali salam, dia katalah dia ucap salam kepada saya, orang bukan Islam. Ini contoh yang mudah. Assalamualaikum Ustaz. Biasa tu saya masa duduk mengajar UM hari tu, banyak budak-budak non-Muslim yang kenal kita, jumpa Assalamualaikum, saya jawab Waalaikumsalam. Bagi saya, jawapan yang saya beri untuk tujuan baik. Mudah-mudahan dia dapat hidayah, mudah-mudahan dia dapat rezeki ilmu yang baik untuk dia masa akan datang jadi orang baik. Tak ada masalah. Di waktu saya berpandangan, ucapan salam ini boleh kita balasi dengan tujuan baik, bukan nak main-main. Kecuali kalau dia main dengan kita, dia permainkan kita, tak boleh lah. Tapi kalau ada tujuan yang baik, itu ucapan yang bersifat ke arah keamanan, kesejahteraan. Kita tunjukkan Islam ni agama yang begitu positif. Jadi pandangan saya tidak salah untuk beri jawapan pada bukan Islam yang tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Mudah-mudahan dengan sebab salam kita sebarkan, dia akan berubah jadi orang yang baik. Tak tahu sehari di luar Islam kerana kita ucapkan salam. Ini secara positif bagi saya lah. Perbincangan panjang Pak saya dalam masyarakat kita ada hadapi. Itu saya ceramah di satu syarikat. Majoriti yang ada, bukan majoriti, hampir separuh daripadanya adalah bukan Islam. Tajuk saya tentang soal integriti. Satu syarikat dalam tempoh sebulan lepas, syarikat di Kuala Lumpur panggil saya ceramah 1 jam setengah, integriti. Integriti akhlak dalam Islam. Daripada yang hadir tak ada separuh pun, tapi 1/3 tu non-Muslim. Hindu ada, Buddha ada, tapi kerana syarikat minta hadir bersama, saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Yang seronoknya, yang angkat suara tinggi jawab tu yang Hindu Buddha, Waalaikumsalam. Orang Islam, Waalaikumsalam sekadarnya. Tuan-tuan, akhirnya kadang-kadang benda macam tu ada rahmat di sebalik. Islam ni agama rahmat. Sifat rahmat Islam tu besar. Jadi mudah-mudahan sama kita lebih aula lah. Kita dengan orang Islam jarang-jarang jumpa dalam nak hubungan Islam pun. Kita sama kita hari-hari jumpa ni pagi petang malam siang. Mudah-mudahan mesej ilmu sampai untuk tuan-tuan pada pagi ini. Hadir berdua, mudah-mudahan itulah kita mampu sampaikan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza
أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.